Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan kaitan dengan struktur pasaran iaitu bab 6 di mana saya akan terangkan kaitan dengan perbandingan bagi setiap pasaran dari segi definisi dan ciri-ciri. Okey, di mana terdapat dua pasaran. Yang pertama, pasaran persaingan sempurna ataupun PPS, dan yang kedua adalah pasaran persaingan tak sempurna. Okey, di mana pasaran persaingan tak sempurna terbagi pada 3. Yang pertama, pasaran monopoli. Yang kedua, pasaran bermonopoli ataupun monopolistik. Dan yang ketiga adalah oligopoli. Okey, di mana dalam silibus untuk pasaran persaingan tak sempurna kita hanya belajar 2 sahaja, iaitu monopoli dan juga bermonopoli ataupun monopolistik. Okey, baiklah. Kita akan teruskan. Kita tengok dari segi setiap pasaran, iaitu pasaran persaingan sempurna, pasaran monopoli dan juga pasaran monopolistik ataupun bermonopoli. Okey, yang pertama, terlihat dari segi definisi bagi setiap pasaran. Okey, pasaran persaingan sempurna merupakan pasaran yang memiliki penjual dan pembeli yang ramai dan barangnya adalah bersifat homogen. Manakala pasaran bermonopoli merupakan pasaran yang memiliki satu penjual sahaja ataupun firma tunggal dan barangnya tiada pengganti. Bagi monopolistik ataupun bermonopoli merupakan satu pasaran yang memiliki penjual yang agak ramai dan barangnya adalah pengganti hampir. Okey, ini adalah segi definisi. Okey, dari segi ciri-ciri. Okey, 3 yang sama. Nanti kita akan tengok yang ciri yang pertama dari segi bilangan firma. Yang kedua adalah jenis barang dan yang tiga dari segi masuk keluar pasaran. Okey, yang pertama adalah dari segi bilangan firma. Bagi PPS, bilangan firma dan pembeli adalah ramai. Jadi disebabkan oleh firma bebas keluar masuk pasaran, jadi firma tidak mempunyai kuasa dalam pasaran, iaitu kuasanya adalah terlalu kecil. Bagi monopoli, untuk ciri yang pertama adalah bilangan firmanya adalah firma tunggal. Okey, satu sahaja firma. Hanya ada sebuah firma dalam industri, di mana firma mempunyai kuasa untuk menentukan harga. Maka dia adalah firma dan dia adalah industri. Manakala bagi monopolistik, dari segi bilangan firma relatif banyak, di mana bilangan firma ramai tetapi tidak seramai PPS. Output yang dikeluarkan adalah kecil berbanding output dalam industri. Jadi tindakan firma tidak akan memberi implikasi kepada firma yang lain. So, ini ciri yang pertama, bilangan firma. Okey, ciri yang kedua dari segi jenis barang. Bagi PPS atau pasaran persaingan sempurna, barang yang dikeluarkan adalah bersifat homogen ataupun serba sama ataupun pengganti sempurna. Maka tiada persaingan bukan harga. Bagi monopoli, barang yang dikeluarkan tiada pengganti, di mana tiada barang pengganti hampir menyebabkan pengguna tiada pilihan. Okey, maksudnya dalam monopoli hanya ada sebuah firma, maka hanya ada satu barang sahaja. Jadi barang pengguna tiada pilihan. Okey, bagi monopolistik, barang yang dikeluarkan adalah barang yang boleh dibezakan. Itu barang yang dikeluarkan adalah pengganti hampir, iaitu berbeza dari segi pembungkusan, reka bentuk dan jenama. Okay, jadi kat sini mudah untuk kita faham dari segi jenis barang.
PPS barang adalah homogen ataupun barang adalah pengganti sempurna. Kemudian monopoli barang tiada pengganti. Manakala bagi monopolistik barang ada pengganti hampir. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga dari segi keluar masuk pasaran. Okey, bagi PPS, kebebasan keluar masuk pasaran. Disebabkan oleh firma bebas keluar masuk pasaran, maka kuasa firma dalam pasaran adalah terlalu kecil. Okey, maksudnya PPS ni firma kecil-kecil dan banyak. Okey, bagi monopoli, terdapat halangan kemasukan dalam pasaran, di mana firma sukar keluar masuk pasaran disebabkan oleh pemilikan eksklusif bahan mentah, ekonomi bidangan, monopoli yang diberi oleh kerajaan dan juga gabungan firma-firma. Okey, dan yang ketiga, ciri ketiga bagi monopolistik, kebebasan keluar masuk, di mana kemasukan tidak sesuka monopoli dan tidak semudah PPS. Okey, mudahnya bermonopoli ni atau monopolistik ni di tengah-tengah. Dia tengah-tengah antara PPS dan monopoli. Kini kerana firma mempunyai kesetiaan jenama, firma baru perlu menghasilkan barang yang lebih berkualiti atau lebih baik untuk masuk ataupun boleh bersaing di dalam pasaran. Okey, jadi kalau PPS bebas keluar masuk, monopoli ada halangan keluar masuk. Manakala bagi bermonopoli ada sedikit kebebasan ataupun sedikit halangan untuk keluar masuk pasaran. Okey, ni tiga ciri ni ketiga pasaran ada. Okey, tambahan kepada PPS, ciri yang keempat, pengetahuan sempurna tentang pasaran. Di mana setiap penjual dan pembeli mengetahui maklumat berkaitan kos dan harga mungkin dalam pasaran terhadap barang yang dijual. Okey, itu juga dengan monopolistik atau bermonopoli. Ada ciri yang keempat iaitu wujud persaingan bukan harga. Di mana firma melaksanakan persaingan bukan harga seperti iklan, promosi, tawaran istimewa, peraduan dan lain-lain. Okey, ini adalah ciri-ciri bagi ketiga-tiga pasaran. Okey, tiga yang di atas tu sama je bagi semua pasaran. Cuma bagi PPS dan monopoli stick dia ada ciri yang keempat. Okey, seterusnya. Okey, sedikit kita tengok perbezaan dan persamaan pada bab 5 yang kita belajar tentang teori kos dan juga bab 6 struktur pasaran. Okey, dalam bab 5 dulu kita dah belajar macam mana hendak mengira MC, kos sud, jumlah kos TC, jumlah kos tetap TFC, jumlah kos buah TVC, kos purata AC, kos berubah purata AVC dan kos tetap purata AFC. Okey, maka dalam bab 6 ni juga kita masih lagi belajar benda yang sama. Okey, benda yang kita belajar dalam bab 5 kita akan bawa masuk dalam bab 6. Okey, dari segi jadual mengira iaitu formula, kelok pun sama. Kelok yang sama kita akan melukis kelok AC, AVC, MC, AFC. Jadi sama, kelok yang sama masa kita belajar bab 5 teori kos kita akan gunakan masa kita belajar bab 6 ni. Okey, cuma bila masuk bab 6 kita tambah dengan ada 3 konsep yang pelajar perlu tahu. Yang pertama adalah jumlah hasil ataupun TR, total revenue. Di mana jumlah hasil merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh firma daripada jualan keluarannya. Di mana segi formula TR, total revenue, sama dengan P times Q, harga darab dengan kuantiti. Yang kedua adalah hasil sud, marginal revenue. Di mana hasil sud merupakan tambahan dalam jumlah hasil kesan daripada tambahan seunit keluaran. Jadi bila kita sebut sud, dia ada tambahan seunit. Dari segi formula, MR sama dengan perubahan TR bagi perubahan Q. Perubahan jumlah hasil bagi perubahan kuantiti.
Dan yang ketiga, hasil purata, average revenue. Di mana dari segi maksud, hasil purata merupakan jumlah hasil bagi seunit keluaran. Di mana formula untuk mengira hasil purata adalah jumlah hasil bahagi dengan kuantiti. Jadi maksud di sini, bila kita belajar bab 6, apa yang kita belajar dalam bab 5, kita tambah dengan yang TR, MR dan AR. Okey, kemudian kita akan fokus kepada setiap pasaran tadilah. PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Okey, jadi yang penting sini pelajar perlu faham betul-betul apa yang dipelajari dalam teori kos. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.